Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 15 Julai 2021. Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Datuk Hazi Muhammad Yahya menyangkal dakwaan bahawa Dewan Undangan Negeri Sabah menghadapi risiko pembubaran secara automatik sekiranya tidak bersidang sebelum 1 Ogos 2021. Datuk Kazim dalam kenyataannya menjelaskan walaupun perkara 21/1 Perlembagaan Negeri Sabah memperuntukkan bahawa Dewan Undangan Negeri hendaklah bersidang dalam tempoh 6 bulan dari tempoh terakhir sidang yang lalu, namun Seksyen 15/1/A Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 memperuntukkan pengecualian. Sembungan itu, beliau meminta orang ramai agar tidak keliru disebabkan Dewan Undangan Negeri belum mengadakan persidangan sejak sidang bajet 2021 pada Disember lalu. Namun demikian, Dewan Undangan Negeri sentiasa bersiap sedia mengadakan persidangan pada bila-bila masa yang ditetapkan kerajaan negeri. Baik, sebelum beralih ke perkembangan COVID-19, ikuti terlebih dahulu data terkini kes positif harian mengikut daerah serta kadar vaksinasi bagi Sabah. Satu kluster baharu COVID-19 dilaporkan semalam melibatkan penularan jangkitan dalam komuniti. Kluster Kampung Melaman dikesan di Sepitang dengan 37 kes positif direkodkan setakat ini. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kluster ini mula dikesan melalui saringan bergejala 7 sekeluarga di Klinik Sindumin 9 Julai lalu selepas 3 hari mengalami simptom demam, sakit kepala dan sakit sendi. Kes indeks merupakan tutor wanita 17 tahun bergejala sejak 26 Jun tetapi tidak mendapatkan rawatan. Hasil pengesanan dan saringan kontak terdapat pertambahan kes melibatkan sejarah menghadiri majlis agama di Kampung Melaman. Sementara itu, 284 kes sembuh dan 286 kes positif direkodkan semalam dengan 46.85% kes baharu berpunca daripada saringan kontak rapat. 4 kes kematian dilaporkan di Tawau, Sandakan, Lahad Datu dan Kota Kinabalu. Dalam pada itu, menurut Datuk Masidi, terdapat 4 lokaliti baharu dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKPD, 1 lokaliti dilanjutkan dan 2 lokaliti tamat PKPD seperti dijadualkan. Mengenai aktiviti penguatkuasaan SOP, 119 sekatan jalan raya dilaksana melibatkan pemeriksaan 29,722 kenderaan termasuk 83 yang diarah berpatah balik. Penguatkuasaan SOP turut dijalankan di perairan laut melibatkan 123 pemeriksaan di kawasan perairan Pantai Timur dan 23 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan Labuan. Kadar pematuhan penduduk terhadap SOP Pelan Pemulihan Negara Fasa 2 semalam ialah 96.2%. Pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM terus mempergiat pelaksanaan op bantu bagi membantu rakyat terjejas khususnya yang terputus bekalan makanan berikutan penularan jangkitan COVID-19. Semalam, 66 keluarga sekitar Kota Kinabalu berjaya dijejaki dan diberi bantuan. Para penerima yang ditemui terharu dengan kesungguhan PDRM menjejaki mereka untuk menyampaikan bantuan ini. Saya rasa bersyukur sebab dalam beberapa hari ini memang sangat terputus bekalan makanan lah. Syukur pihak kerajaan seperti macam badan polis ada dapat membantu. Gembiralah sebab apa kan kalau sekarang kurangkan pendapatan kerja pun kadang-kadang ya kerja. Susah kalau macam kadang-kadang kan terputus bakalan makanan, tidak tahu mau beli mana kalau tidak duit. Sekarang nih belum ada kerja, baru lepas operatif pendek, sangat gembira lah. Dan saya ucapkan terima kasih lah pada
pemberi bantuan kepada kami. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintenden George Abdul Rahman yang ditemui media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu berkata, setakat ini pihaknya telah menerima lebih 100 permohonan untuk bantuan bakul makanan berkenaan. Penyaluran bantuan OP Bantu dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri menerusi PDRM dan rela dengan kerjasama strategik Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Masyarakat di daerah Penampang, khususnya di lokaliti Perintah Kawalan Pergerakan diperketat, PKPD diingatkan terus mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa. Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim menasihatkan penduduk agar bersabar dan tidak bertindak menyalahi undang-undang. Ketika ini, terdapat 8 lokaliti PKPD di daerah Penampang dan Putatan, termasuk apartmen Beverly Hills Fasa 2, Kampung Mat Siang dan Kampung Kobusak yang baru dikuatkuasa pada 14 Julai. Kita tidak mahu berlaku seperti di setengah tempat lokaliti yang kita melihat melalui media sosial. Ada cubaan membolos penduduk-penduduk daripada lokaliti ini yang keluar daripada kawasan yang kita kawal itu. Jadi kita menyuruh kepada mereka supaya mereka ini bersabar dan patuhlah pada SOP yang telah pun ditetapkan. DSP Muhammad Haris ditemui media ketika melakukan tinjauan PKPD di apartmen Beverly Hills Fasa 2 Penampang. Menurutnya lagi, penduduk di kawasan PKPD tidak perlu gusar kerana perkhidmatan penghantaran makanan masih dibenarkan, tapi perlu mematuhi SOP ketat dengan penghantaran dihadkan pada tempat yang dihaskan. DSP Haris turut memaklumkan pemantauan petugas di kawasan PKPD adalah secara berterusan bagi melihat kelemahan yang perlu diperbaiki supaya tidak menjejaskan petugas. Ya, kesungguhan seorang guru dari Sekolah Kebangsaan SK Desa Permai Kuamut, Kinabatangan mengerah kudrat untuk menghantar modul pembelajaran kepada pelajarnya terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Kisah pengorbanan Cikgu Nasir Muhammad Jamil sebelum ini disiarkan dalam laporan khas wartawan RTM Sandakan. Terbaru, Badan Bukan Kerajaan NGO Yayasan Amal Malaysia tampil menyumbang sebuah bot berserta enjin 15 kuasa kuda serta kelengkapan lain termasuk 6 unit jaket keselamatan. Sumbangan yang bernilai RM15,000 ini disampaikan wakil yayasan tersebut Adam Ahmad kepada Cikgu Nasir Muhammad Jamal di Kampung Pangkalan Bukit Garam, Kinabatangan dengan harapan ia dapat memudahkan urusan guru dan pelajar khususnya di kawasan luar bandar yang jauh daripada arus pembangunan. Sebagai tanda penghargaan kepada guru-guru atas pengorbanan mereka berada di sinilah mengajar murid-murid sekolah sewaktu pandemik COVID-19. Kami menerima maklumat daripada yang terbaru ni RTM lah apabila mereka menyiarkan kisah Cikgu Nasir. Sementara itu, Cikgu Nasir ketika ditemui menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada semua pihak atas keprihatinan mereka. Katanya saiz dan enjin bot tersebut amat sesuai digunakan di sungai kampung berkenaan kerana jimat minyak sekaligus meningkatkan kekerapan penghantaran modul pembelajaran kepada 2 kali seminggu berbanding hanya sekali seminggu menggunakan bot sedia ada. Perahu ini, enjinnya kecil, perahunya kecil, amat sesuai lah untuk keadaan kami di sana di sungai. Kecil lebih cantik, lebih selesa kerana kalau air kecil boleh lagi kami limpas ataupun lepas daripada batu ataupun kayu lah. Terima kasihlah kepada semua, terutamanya Yayasan Amal ini. Dalam pada itu, Cikgu Nasir turut memaklumkan sejak kisahnya dipaparkan, pelbagai pihak tampil membantu termasuk pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC yang datang ke kampung tersebut dan kampung tulang-tulang untuk menyelesaikan masalah capaian internet yang dijangka selesai hujung tahun ini. Unit Tabung Darah Hospital Queen Elizabeth HQE2 dengan kerjasama Jabatan Penyiaran Sabah mengumpul 24 pain darah melalui kempen dijalankan di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Kota Kinabalu. Penerima terdiri warga kerja jabatan dan agensi di bawah KKMM. Pegawai Jabatan Perubatan Transfusi HQE2, Dr. Cassandra Liu berkata, kerjasama dengan pelbagai pihak dipergiat bagi memenuhi keperluan bekalan darah di negeri ini.
Bagi penderma darah yang baru dan penderma darah yang sebelum ini pernah gagal, seperti gagal dalam hemoglobin, datanglah untuk cuba derma darah. Mana tahu kali ini berjaya juga. Hari ini ada penderma baru, ada juga penderma tegar, ada juga yang penderma darah yang 10 kali sudah dia cuba. Sementara itu, warga KKMM menyambut baik kempen murni ini. Jadi Alhamdulillah hari ini dapat derma first time setelah lama lah cuba. Syukur Alhamdulillah. Ya, syukur sangat. Memang plan dari dulu lagi memang nak jadi penderma yang tegar tetapi gagal. Berjaya di peringkat usia yang dah berumur dan lepas ni tak mematahkan semangat. Masih nak terus menderma lagi. Syukur sangat, best sangat. Ini di samping bantuan-bantuan yang kita boleh berikan kepada orang-orang yang terjejas. Derma darah ini juga kempen yang diadakan juga salah satu usaha kita lah membantu pihak hospital dan juga orang-orang yang berkeperluan lah yang memerlukan bekalan darah. Saya rasa bersyukur dan gembira dan mungkin ini rezeki saya sebab saya adalah pertama kali untuk menderma darah. Sebelum ini terasa ingin mau menderma tapi mungkin rasa takut tu masih ada dan nervous, tapi ternyata walaupun first time bukanlah halangan. Masalah logistik dan kekurangan kesedaran dalam kalangan penduduk untuk berhubung dengan pihak berwajib merupakan antara faktor bantuan keperluan asas tidak sampai kepada golongan rentan di negeri ini. Sejak Februari lalu, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam menerima 56 aduan daripada golongan tersebut yang tinggal di pedalaman dan pulau antaranya Pulau Sebatik dan Pulau Bangi. Sehubungan itu, Pesuruhjaya Suhakam Gerald Joseph berharap kerajaan negeri mencari jalan penyelesaian bagi memastikan sumbangan sampai kepada golongan terjejas. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media secara maya di Kota Kinabalu. Sementara itu, Suhakam Cawangan Sabah turut menerima 150 aduan ketua isi rumah bukan warga negara di daerah Sempurna yang mengalami kesusahan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Sehubungan itu, Suhakam mengesyorkan kerajaan negeri agar berhubung dengan kedutaan negara terlibat seperti Indonesia dan Filipina untuk memanjangkan bantuan kepada rakyat mereka yang terjejas di Sabah. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah untuk kali ini. Tepati temujanji vaksinasi anda bersama-sama bantu negara capai imuniti berkelompok. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita jangan mengalah, bersama kita lawan. Lihatlah wajah mereka berjuang demi negara.